Okey, video ni pula ialah tajuk baru tentang tajuk dia analisis dan tafsiran penyata kewangan. Okey, salah satu tajuk yang sangat penting. So, apa maksud dia analisis dan tafsiran penyata kewangan? So, when we say penyata kewangan, dia rujuk kepada penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. So, kita buat analisis dan mentaksir penyata tu. So, maksud dia kita buat penelitian yang sistematik terhadap maklumat dan data yang terdapat dalam penyata kewangan. When we say data dan maklumat, artinya all the figures, okay, angka-angka lah yang terdapat dalam penyata kewangan dengan mengguna beberapa kaedah analisis. So ada beberapa kaedah, nanti cikgu akan terangkan. So we telitikan maklumat yang ada. So data dan maklumat dalam penyata kewangan ni, macam mana kita teliti, analyze, macam mana kita analyze, demi kita hubung kaitkan semua maklumat yang di dalam dia untuk memberi satu gambaran yang jelas. When we say hubung kait, arti kita kaitkan jualan dengan untung bersih, kita kaitkan untung bersih dengan dividen. That means from one item we kaitkan dengan item yang lain. So kenapa kita perlu kaitkan macam tu? So untuk memberi satu gambaran yang jelas, mengenai keuntungan syarikat, keupayaan syarikat membayar hutang, serta kecekapan pengurusan sesebuah syarikat itu. So when we analyze, we have a clear picture of the company. Kepentingan analisis. Soalan selalu kata, kenapa analisis itu penting? So kepentingan ini adalah penting kepada dua pihak. Satu ialah pihak luar, satu ialah pihak dalaman. For internal use and outsider juga berminat untuk analisis tu. Kita tengok kepentingan kepada pengguna luar dulu. So ini pun pernah keluar dalam exam, STPM exam. So siapakah yang berminat outsiders? Siapa yang berminat kepada analisis tu ialah satu, pemberian hutang jangka panjang. The people yang memberi hutang kepada syarikat jangka panjang. So yang ni ialah seperti apa? Pemegang bond syarikat kita yang memberikan nota pinjaman dalam bentuk nota belum bayar. So those pemberi hutang, pemiutang jangka panjang ni ingin mengetahui, when they do the analysis, from there dia dapat tahu kebolehan perniagaan membayar faedah dan membayar balik pinjaman. So sebelum dia bersetuju, sebelum seseorang membeli bond daripada sesebuah syarikat, so usually they will study first to make sure the company able to pay the faedah and give back the pinjaman. So pihak yang kedua berminat ialah pihak bank. So dalam syarikat itu nak minta pinjaman, so pihak bank pula akan buat analisis kepada penyata kewangan dia. Pihak bank will ask the company to give them a copy of their penyata PP and PKK. Untuk they will do the analyze untuk mengetahui kebolehan perniagaan tu membayar balik pinjaman. When they do analyze, you find that actually not that good. So permohonan pinjaman tak akan diluluskan. So it's very important for bank to do the analysis. Dan pakar pelabur, pelabur juga minat kepada analisis penyata kewangan, because from there they know mengetahui aliran untung. This year untung berapa, next last few years untung dia berapa, aliran untung dia, dividen. This year bagi dividen berapa, last few years dapat berapa. So they are interested because for them melabur tu yang penting mereka kena ada dividen kan.
dan pulangan, okay, the returns yang akan diterima serta kestabilan kewangan perniagaan. For them very important. Kalau rasa dividen dia sikit, untung dia sikit, kewangan tak stabil, so mereka tak akan beli saham from that company. Dan orang lain lagi pemiutang dagangan atau pemiutang niaga. So kalau sesebuah syarikat nak membeli secara kredit daripada pemiutang, jadi so pemiutang sebelum bagi kredit dia akan study lah kebolehan syarikat membayar pembelian barang niaga secara kredit ni. Adakah dia mampu bayar balik? Okay. So bila ini ialah pinjaman jangka pendek, not really pinjaman lah. That mean pemiutang niaga ni ialah liability semasa kan, need to pay very fast. So the pemiutang niaga ni dia berminat lah mengetahui kedudukan modal kerja perniagaan. So adakah aset semasa dia mampu to pay the liability semasa dia. Okay. So kita tengok pula outsiders, agensi kerajaan, especially lembaga hasil dalam negeri. Okay. Untuk syarikat mereka kena hantarlah penyata kewangan kepada lembaga hasil lah. So from there lembaga hasil dapat menetapkan berapakah untung yang boleh dikenakan cukai kepada syarikat itu. Okey, tadi ialah pengguna luar, sekarang pengguna dalaman, the analysis untuk internal use. Jadi internal use most probably ialah pihak pengurusan, the management side. Jadi mereka perlu buat analisis sebagai panduan untuk mengawal perniagaan. From there they know apakah yang kelemahan dia dan apa perlu menambah baik untuk perniagaan tu. The analysis yang dibuat tu dapat menggambarkan kelemahan from the company. So yang kedua pula pemegang saham. Yang beli saham dari syarikat tu the pemegang saham. Jadi mereka nak tahu prestasi syarikat dari segi keuntungan yang disimpan, the result. Because semua itu adalah juga merupakan their money, right? So they're interested to know. Pemberian dividen, okay, kalau dia beli saham, dia minat tentang dividen. Adakah company dapat bagi dividen? Kemungkinan pengeluaran bonus, okay, bonus saham. Seperti baru-baru ini, last few days, Public Bank baru mengumumkan dia memberi saham bonus, dividen bonus kepada pemegang saham Public Bank. Setiap saham biasa yang dimiliki, they will get 4 free saham. Okay, ini yang terbaru lah, berita baru keluar dari surat khabar. So mereka juga pemegang saham juga minat mengetahui lah from analysis, dia tahulah akan menjangka perkembangan perniagaan pada masa depan. So they are also worried because the company adalah milikan mereka, they are one of the pemilik. So mereka pun nak tahu adakah company itu mempunyai future yang baik. Okay. So yang ketiga pula pekerja-pekerja juga minat, especially the top one. Okay. The pekerja yang berpangkat tinggi, berjawatan tinggi, mereka mengetahui, nak tahu kemajuan syarikat dan boleh gunakan maklumat tata kewangan syarikat ni bila mereka nak merundingkan gaji, upah ataupun bonus mereka. They can use it as a alat rundingan. Okay, so tadi sudah kata analisis tu sangat penting. Sekarang kita tengok apakah kaedah yang boleh kita guna untuk membuat analisis. So inilah dia, tajuk dia teknik-teknik analisis kuantitatif. When we say kuantitatif, arti dia
Analisis kuantitatif arti kita hubung kaitkan satu item dengan satu item yang lain. Seperti tadi cikgu kata, kita kaitkan jualan dengan untung bersih. Kita kaitkan jualan dengan kos. Kita kaitkan untung bersih dengan dividen. Kita kaitkan hutang dengan aset. So kita kaitkan one item with another item. Okay, so macam kita kaitkan, then the answer were given is dalam peratus dan nisbah. Okay, contoh dia seperti untung bersih adalah 20% of the jualan. Macam tu. From there we get that information dia. Okay. So when we say quantitative, arti dia it refer to peratus, the figures. Tapi kalau soalan kata analysis kualitatif, that one pula ialah tentang pandangan, opinion. So macam mana analisis pandangan ni dapat diberi based on the analysis quantitative. Okay. Dari analisis figure ni, mereka dapat memberi analisis kualitatif. But for this tajuk, cikgu hanya tumpu kepada kuantitatif lah. Demi analisis dari segi angka-angka, peratus, nisbah. So ada 4 kaedah analisis kuantitatif. Okay. Satu, analisis mentata atau melintang, I mean like that, straight like this one. Okay. Arti dia mengukur perubahan setiap item dalam penyata kewangan. So contoh dia, penyata kewangan, contoh dia penyata pendapatan. Yes. Dan item dia sama ada menaik atau menurun. Contoh dia tengok jualan. This year jualan dengan last year jualan. Adakah sudah naik berapa persen? Kalau sudah naik, berapa persen sudah naik? Kalau turun, berapa sudah turun? Okay. Kita akan tengok itemnya adakah naik atau turun dalam bentuk jumlah atau percentage. Okay. We compare each item in the penyata pendapatan. Item cost. Cost last year berapa? Cost this year berapa? Berapa sudah turun atau naik? Then how much? So that is melintang. Satu lagi analisis, kita analisis dengan cara menegak. That means from up to down. Tadi from left to right. Lain. So kalau menegak, kita tengok dari atas ke bawah. So macam mana cara? Kita bandingkan peratusan sesuatu item, contoh dia jualan, dalam penyata kewangan dengan mengguna satu amount item. Ini E sudah hilang. Ini item sebagai asas. So we use one item as a base. Contoh dia, kita guna amount jualan sebagai asas. Jualan, ini amount jualan sebagai asas. So we use jualan as a base. So dalam penyata kewangan, let's say PP, penyata pendapatan, we use jualan. So we see untung bersih dengan jualan. Okay. Untung bersih bahagi jualan. Kos jualan bahagi jualan. Okay. Belanja bahagi jualan. From here, we can see berapa jualan tu sebagai 100%. So untung bersih, let's say jualan is 100,000. Untung bersih 50,000. So from here, we know that untung bersih is 50% of jualan. That means this is called analisis menegak. Nanti cikgu akan bagi video lah untuk dua analisis ni. Okay. Hari ini pengenalan saja. Dan yang ketiga, analisis corak atau arah aliran, the trend. Contoh dia jualan. Let's say now is COVID kan. Semua suka membeli online, order food on delivery. Jadi Grab Food, on all the delivery company macam okay, yang hantar barangnya, or the courier service, semuanya the jualan dia naik. You can see dia corak like that going up. The hasil hasil perkhidmatannya all going up. Tetapi ada juga yang turun seperti syarikat penerbangan, Asia, semua sudah turun. So maybe last time dia naik, now turun macam ni. Then we expect maybe next time will go up. Hopefully a few years back. Tapi sekarang ni dia turun. Okay.
So from here you can see the trend of the hasil perniagaan tu. So analisis corak ini ialah satu analisis dibuat dengan meneliti tata kewangan sesebuah syarikat ya, sekurang-kurangnya at least 3 years. So this year up, next year up, go up again like that. Okay, kalau dia Asia last few years up, okay, and this year go down. Okay, so macam itulah corak dia. So biasa kita tak combine dua company become satu lah. This one cukup bagi contoh. Usually the company will do their own corak. Okay, and also other people will do for them also lah, because they want to know their corak. Okay, pergerakan hasil mereka. Not only hasil, you can do whatever lah. Belanja pun boleh. Okay. So yang keempat pula teknik dia analisis nisbah. Okay, this one very important, selalu keluar dalam exam. So analisis nisbah ni kita kira nisbah-nisbah. Okay, nisbah contoh dia berapakah aset semasa dengan liability semasa, dan nisbah dia. Liability semasa is 1, aset semasa is 3. So means that setiap RM3 aset semasa boleh bayar untuk RM1 liability semasa. So you can see the nisbah of the item-item dalam penyata kewangan. Contoh dia, nisbah di antara aset dengan hutang. So to make sure nisbah is better than the hutang. So tak apa, yang ni nanti cikgu akan bagi video lah, penerangan lebih lanjut. So untuk analisis nisbah, kita kira nisbah-nisbah lah dari penyata kewangan dengan menghubungkan all the item yang kita nak. Seperti tadi cikgu cakap, hubungkan dengan aset semasa dengan liability semasa. Saya hubungkan hutang dengan aset. Saya kaitkan hutang dengan equity. Saya kaitkan untung bersih dengan jualan. Like this. Okay. So inilah contoh dia.